Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini kita sudah pun 1 Muharram 1447 Hijrah. Bermaksud kita baru saja meninggalkan bulan Zulhijjah 1446 Hijrah. Bulan Zulhijjah ni bulan yang terkait dengan peristiwa ataupun ibadah haji. Bila balik haji saja, maka orang akan perhati. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, bila saja ramai daripada jemaah haji balik ke tanah air, maka kita bersambut dengan gembira. Sebenarnya bukan sekadar menyambut mereka dengan kegembiraan, dengan keseronokan, tapi sebenarnya satu perasaan yang sukar untuk dinyatakan kepada orang ramai, bahawa balik itu dengan tanggungjawab sebenarnya. Kita balik, orang duk perhati hajinya sama atau tidak. Tengok macam sama je, serupa je, bercakap macam dulu juga. Semayang nak pergi masjid, jemaah pun kurang. Apa buat baik pun tak nampak macam lebih pun. Jadi ini satu amanah ataupun satu perkara yang perlu dititik beratkan oleh semua jemaah haji bila saja kita balik daripada haji. Tanda mabrurnya haji kita ialah berlaku perubahan pada sikap kita, berlaku perubahan pada ibadah kita. Kalau dulu kita malas, kita jadi rajin. Kalau dulu tak suka dengan kuliah agama, kita suka. Kalau dulu kita tak suka solat berjemaah, kita suka solat berjemaah. Itu petanda yang Nabi sebut, wahajjum mabrur laisa lahu jazaa' illal jannah. Dan haji mabrur itu tidak ada balasan baginya melainkan syurga. Jadi syurga itu telah diberi kepada mereka yang dapat haji mabrur. Petanda kepada syurganya kita ni ialah kita banyak melakukan kebaikan selepas saja kita menunaikan haji. Jom sama-sama kita berubah. InsyaAllah. Ya, jadi itu dia Ustaz Haji Muhammad Azli Abdullah. Oh, ada haji ya? Ada haji, pengurusi Musholla Ar-Rawdah ya. Itu salah satu perubahan yang kita nampak lah. Nampak perubahan daripada lama ya. Lama sebenarnya tak bersama dengan Ustaz ni. Jadi Ustaz, mungkin tadi Ustaz dah kongsikan dah. Perubahan tu memang kena ada apabila kita pulang daripada haji dan sebagainya. Jadi bagaimana Ustaz sebenarnya kita boleh terjemahkan semangat tersebut dalam kita sama-sama nak usaha membina Ma'had Tahfiz Ar-Rawdah ni? Jom sama-sama kita berubah, kita berhijrah. Ni tahun baru dah ni. Kalau dulu mungkin kita ni kedekut sikit kan? Ya. Kedekut ni memang sinonim dengan kita lah. Takut duit habis. Takut duit habis. Sebab duit ni bila keluar daripada poket biasanya dihilang. Tapi sebenarnya dihilang daripada poket, dia simpan di sana. Dia simpan di akhirat esok. Jadi fasa selepas haji ni, ni impian saya ni. Supaya kita pakat-pakat kita panggil apa? Bukan bersekongkol. Apa ni? Bersama-sama. Kita bersama-sama bermuafakat untuk meneruskan satu agenda baru Musholla Ar-Rawdah. Itu kita nak bina mardah, itu Ma'had Ar-Rawdah yang kita sediakan dah tanah, tapi bangunan tak ada lagi. Bangunan ni kita sediakan untuk tuan-tuan semua. Tanah kita dah beli, tanah kita dah dapat, dah tukar milik apa semua, dah siap semua, settle apa semua. Tinggal lagi kita nak bangunkan tanah ini menjadi satu institusi pendidikan yang prestis jugalah. Yang mana sekolah berkonsepkan STT, Sains Tahfiz dan Turah ini dapat kita wujudkan, kita lahirkan di satu kawasan perkampungan dekat dengan pantai, dekat dengan bukit. View sangat cantik dan pelajar yang belajar sini nanti pelajar yang bertuah kerana mereka belajar di tempat yang kita bina, yang kita kata infranya cantik sebagainya. Kita bina Musholla Ar-Rawdahnya dulu yang dah siap cantik. Kita nak bina, kita kata skala besar sikit Ma'had Ar-Rawdah ni supaya nanti pelajar masuk di sini rasa selesa belajar di sini, boleh belajar sebagaimana sekolah-sekolah lain, ada SPM, mereka hafal Quran, mereka belajar turas, tapi environment cantik, view cantik, kelas masya-Allah, aircon macam ayam terjun daripada atas kepala. Jadi jom sama-sama dengan saya tuan-tuan. Dan kalau kita tengok kepada lakaran yang dibuat tadi memang menariklah fasilitinya. Kan Ustaz, kalau dapat dibuat secepat mungkin itu salah satu benda yang sangat baik. Betul. Dan selain daripada itu juga mungkin boleh kita kongsikan update mengenai Musholla Ar-Rawdah ni, bagaimana perkembangan terkini. Alhamdulillah, Musholla Ar-Rawdah hari Sabtu ni kita akan buat macam perasmian lah gitu. Perasmian kalangan kita lah. Kita buat ribbon, kita buat balon gerbang tu, kita nak rasmikan dua benda. Pertama sekali interlocking yang sama-sama kita keluarkan duit, RM80,000 tu dah selesai pasang. Keliling masjid tu, ya Allah, saya balik daripada haji tu antara kejutan yang sangat luar biasa bila tengok, wow cantik betul dia pasang interlocking 3D. Jadi kita nak rasmi ni sebab tak letak kereta lagi ni. Dia kata tunggu ustaz balik baru kita parking kereta ngembas kat situ. Jadi
interlocking dah siap pasang. Dan ada satu kedai barber shop, Farih Barber Shop, yang kita share dengan peniaga kedai gunting rambut ni di bahagian belakang masjid. Jadi kita rasmi juga hari Sabtu ni. Jadi ini sebenarnya hasil daripada kita kata sumbangan tuan-tuan semua lah. Betul. Yang memberikan sumbangan setiap masa. Jadi pulangan dah nampak sekarang, alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat dari segi sumbangan tu tak pernah berhenti, Ustaz. Tak berhenti. Tak berhenti kan. Sebab kadang-kadang ada orang kata macam musola Ar-Radah ni dah siap dah. Yeah. Jadi bila kita bersedekah, kita infak, apa lagi duit tu akan dibuat. Ni benda-benda yang tak nampak. Soalan Muaz ni memang saya tunggu-tunggu. Sebab orang kata dah siap dah bangunan. Apa lagi nak Ustaz minta? Ni asyik minta aja kan. Jadi kita nak minta lah, sebab bila dah siap bangunan, program kena isi. Yeah. Sebenarnya mengisi program lebih berat daripada membangunkan bangunan masjid. Maknanya kita nak membangunkan program tu, contohnya solat berjemaah, kita nak kau punya datang. Kita nak anak-anak datang ke masjid dan menganggap masjid sebagai rumah kedua mereka. Ini bukan senang. Walaupun kita dah buat dah setiap hari dah dekat 2 tahun dah. Setiap hari kita bagi RM5 seorang datang solat berjemaah subuh. Kita sediakan makan sebelum pergi sekolah. Setiap hari tanpa cuai dah 2 tahun. Tapi kita rasa tak cukup dengan tu. Banyak lagi perkara kita nak buat. Antaranya kita kuasa lapang di Masjid Ar-Radah 200 meter saja daripada Musalla Ar-Radah. Kita sediakan lapangan macam apa? Lapang memanah. Untuk ibu ayah datang memanah setiap hari. Tak kenakan apa-apa yuran, percuma. Tapi kalau rasa nak sumbang, boleh masuk dalam tabung lah. Yeah. Jadi ini antara idea kita. Kita nak buat memanah, kita cadang nak beli kuda, nak buat aktiviti berkuda di kawasan tanah lapang ni. Cuma isunya sekarang, kalau terhentilah sumbangan tuan-tuan semua, penonton semua berhenti. Jadi angat-angat tiap ayam dah. Tak nak buat apa pun. Betul. Jadi maka sebab itulah duit yang masuk untuk Musalla Ar-Radah, kita akan bina program supaya Musalla Ar-Radah jadi one stop center. Betul, itu yang kita mahukan. Ni saya dah tengok ni update terbaru daripada video yang dikongsikan. Punyalah lawa. Kali tadi saya datang itu masa bulan puasa. Ini dah almost complete. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kena datang lagi dia tu maknanya. Kena datang lagi. Jadi Ustaz, mungkin di kesempatan ini kalau ada yang nak berinfak, macam Ustaz kata jangan pernah berhenti setiap kali anda menderma, anda membantu, itu kan pahala. Jadi bagaimana Ustaz? Saya sendiri mengepalai pembinaan Musalla Ar-Radah dan Mar-Radah ni, antara satunya ialah saya nak menyumbang untuk arwah ibu, arwah ayah saya dah pergi. Mereka tak boleh buat apa-apa dah. Tak boleh nak sumbang duit, tak boleh apa je saya buat supaya keringat saya mengalir sampai pahala pada arwah mak ayah saya. Jadi tuan-tuan semua, kita biar ada satu keinginan yang sama. Maknanya kalau boleh dah saya nak menyeru tuan-tuan semua ini, mari kita sumbang sesuatu untuk mak ayah kita. Walaupun mak ayah kita hidup lagi, bagus. Mak ayah kita hidup, kita buat jasa kepada mereka dengan cara mana? Sumbangkan duit, niat pada mak. Sumbangkan duit untuk Musalla Ar-Radah, niatkan untuk ayah. Lebih-lebih lagi kalau mak ayah kita tak ada. Kan Nabi sebut, tidak ada apa lagi yang tinggal melainkan satunya ialah al-waladus salih yad'ulah, anak-anak yang soleh yang mendoakan, sedekah jariah. Sedekah jariah siapa yang beri? Mungkin mak ayah memang tak boleh dah. Yang beri itu adalah anak-anak niat pada mak ayah. Ini peluangnya tuan-tuan semua, kita bina tapak yang kukuh untuk diri kita dan keluarga kita, mak ayah kita yang telah pergi, dengan cara kita menyumbangkan sebanyak mana duit yang ada pada kita. Tak kisahlah berapa, nak masuk 2, nak masuk 3, tapi angka kosong-kosong belakang biar banyak. Niat untuk mak ayah kita supaya esok sama-sama kita bertemu mak ayah kita di syurga. Esok Allah, ya Allah seronoknya lah. Sebab kita menyumbang sikit, Allah izinkan kita masuk syurga, jumpa balik mak ayah kita yang telah pergi. Seronoknya kita esok di sana. Baik, itu dia untuk anda semua. Terima kasih kepada Ustaz Haji Muhammad Azli Abdullah, pengurusi Musalla Ar-Radah. Jadi ambil peluang inilah, dan mungkin ada ibu bapa juga yang katanya nak teringin sangat nak pergi Musalla Ar-Radah. Banyak kali dah tengok. Inilah masanya. Kadang-kadang mak bapak kita bukan tempat-tempat hiburan yang mereka mahukan. Musalla Ar-Radah salah satu lokasi untuk anda pergi. Kejap lagi kita nak kongsikan bersama dengan anda antara kemeriahan untuk Karnival Jom Heboh yang berada di Plaza Angsana di parking B itu, dengan ceritanya Mbak ada di sana akan kongsikan untuk anda. Terus bersama dengan kami di NLKO. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang saya kasih sekalian, di sinilah nantinya akan terbinanya sebuah ma'had yang berasaskan sains, tahfiz dan juga turas di tanah seluas 2 ekar di Beserah, Kuantan. Tanah yang hanya kira-kira 200 meter sahaja daripada Musalla Ar-Radah.
Jom sama-sama kita menyumbang untuk pembinaan Ma'had Ar-Rawdah. Pelajar seramai 300 orang akan dimuatkan di sini, yang mana mereka bukan sekadar mendapat pendidikan akademik melalui pendidikan arus perdana, tapi mereka juga akan mendapat pendidikan hafazan Al-Quran dan juga turas di Ma'had Ar-Rawdah Pelindung Perdana. Jom bersama dengan kami. Satu sedekah, selangkah ke jannah.